Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesihatan yang baik. Maka dengan itu dapatlah bersama-sama kita menghadiri kuliah pengajian Al-Quran pada pagi ini pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam bersamaan dengan 14 bulan Oktober tahun Masihi dan juga bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita menggunakan kitab Tajwidul Quran dan juga Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Alhamdulillah, minggu-minggu yang lalu kita telah mempelajari beberapa ilmu dalam ilmu pengajian tajwid ini. Akhir sekali, iaitu sebelum ini, tentang makharijul huruf. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah dapat belajar makharijul huruf pada yang pertama sehinggalah yang ke-17, ya. Kita telah belajar pada minggu yang lalu dalam episod yang ke-8, ya. Pada hari ini kita berada dalam episod yang ke-9, ya. Maka tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu hukum nun mati ataupun nun sukun, ya. Ada orang panggil nun mati, ada orang yang panggil nun sukun, ya. Dan juga tanwin. Tanwin ni baris dua, ya. Baris dua ni sama ada fathatain atau kasrahtain atau dhammahtain, ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana penyebutan hukum dalam tajwid ini, hukum tajwid ini apabila kita menjumpai nun yang mati atau yang berbaris sukun, ya, bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 29 huruf itu, dan juga tanwin apabila huruf yang berbaris dua, ya, sama huruf yang berbaris fathatain atau kasratain atau dhammatain bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang ke-29 huruf ini. Maka bagaimana kita nak membaca hukum dia? Sama ada kita nak jelaskan dia, baca tanpa dengung, ataupun kita nak kena dengungkan dia, ya. Dan dengung pula cara bagaimana kita nak dengungkan dia, sama ada dengung secara sembunyi atau dengung secara memasukkan. Bagaimana lagi lah kita akan belajar, ya, dalam topik hukum nun mati. Dan hukum nun mati atau tanwin ini mereka berada dalam satu hukum. Mereka berada dalam satu hukum. Nanti kita akan bicarakan bagaimana mereka keadaan nun mati dan yang huruf yang baris dua ini mereka berada dalam satu hukum. Ya, mereka berada. Dan mereka ni terbahagi kepada 4 hukum, ya, 4 hukum. Jadi kita akan pelajari satu persatu, ya. Jadi mula-mula sekali kita kena tahu, ya, apa yang dikatakan nun sukun, apa yang dikatakan tanwin, ya. Baik, dalam kitab Tajwidul Quran, ya. Jadi dalam muka surat 32, ya. Jadi dia beritahu tentang pengenalan nun sukun, ya. Kita tengok, ya, apa pengarang ni cakap, ya. Pengarang ni tulis nun sukun iaitu huruf nun yang bertanda sukun. Huruf nun yang bertanda sukun di atasnya
ia kekal sama ada dari segi bacaan atau tulisan. Ia kekal sama ada dari segi bacaan atau tulisan. Okey. Demikian juga ia tetap wujud pada ketika menyambung. Apabila kita dalam istilah tajwid ni, kalau kita sambungkan bacaan, dipanggil wasal. Waw, sad, lam, wasal. Apabila kita menyambung pun, dia tetap wujud. Dia tetap ada. Kita nampak dia ada. Kalau orang dengar, kita baca nun mati itu, boleh nampak nun mati itu. Boleh rasakan nun mati itu jelas, nampak ada. Ya. Atau berhenti padanya. Kalau berhenti, dalam istilah tajwid, kita panggil waqaf. Kalau sambung, dipanggil wasal. Kalau berhenti, di situ dinamakan waqaf. Ingat ya, kalimah-kalimah ni. Wasal sambung, waqaf berhenti. Ya. Baik. Ia terdapat pada pertengahan atau hujung isim. Kalimah. Isim ni. Dia berada di pertengahan ataupun di hujung. Nanti dia bagi contoh ni, kita senang faham ya. Sama ada fi'il atau perbuatan. Isim ni benda. Dia ada di pertengahan kata nama benda tu ataupun fi'il perbuatan ya. Ataupun huruf. Perkataan huruf ya, huruf. Baik. Huruf ni ada penyambung ya. Baik. Nanti kita tengok nanti. Kita baca sebentar lah dulu. Baik. Tengok ya, dia cakap gini ya. Nun sukun yang bertanda sukun. Nun yang bertanda sukun di atasnya, ia kekal sama ada dari segi bacaan atau tulisan. Bagaimana? Kita tengok. Contoh yang dibagi ya. Inhum illa kan an'am. Inhum, kita tulis ya. Okey, tengok ini ya. Kalau nun sukun, ginilah. Sebagai penjelasan balik ya. Bagi orang yang tak faham apa tanda sukun. Nun sukun ini nun sukun. Ya. Kalau nun tanwin, baris tanwin ni, kita letak ni fathatain. Ya. Kadang-kadang kita tengok fathatain ditulis begini. Fathatain. Kasratain. Kadang kita tengok dia tulis begini. Kalau dalam Al-Quran, resam Uthmaniyah, walaupun fathatain, kasratain ini, dia telah membezakan dah kepada kita. Yang mana fathatain yang berdengung, yang mana fathatain yang kena tanpa dengung, dia dah bezakan kepada kita. Kunci dia sudah bagi kepada kita. Nanti kita akan belajar ya. Ini kasratain. Kadang-kadang ayah ibu, abang kakak, adik-adik, anak-anak, saudara pendengar dan saudara penonton yang dirahmati oleh Allah ya. Ya kadang-kadang kita tengok juga kasratain ini ditulis begini. Gini. Dan dhammatain ya. Dia tulis begini. Ataupun dhammatain kadang-kadang dia tulis begini. Ya. Sama saja. Sama saja. Ini atau ini bukan ini ya, begini gitu ya. Dia tulis benda ni sama aja. Tapi dia membezakan kepada kita, itu kebaikan. Kita belajar Al-Quran di dalam resam Uthmani ini, dia telah memperjelaskan kepada kita sedikit sebanyak bagi orang yang akan membaca Al-Quran, apabila dia faham kunci di dalam tulisan resam Uthmani ini, dia dah dapat membezakan yang mana yang tak dengung, yang mana yang kena diperdengungkan bacaan dia. Ya. Kunci dia. Kalaulah seseorang membaca Al-Quran, dia gunakan Al-Quran resam Uthmani,
walaupun dia tak faham lagi apakah hukum yang ikhfa, hukum idgham, hukum iqlab, hukum apa saja, walaupun dia tak faham lagi, apabila dia tahu kunci yang mana, tulisan yang ditulis ni, dia dah dapat membezakan. Sekurang-kurangnya dia baca kena dengung, ataupun dia baca tak boleh dengung, dia dah tahu kunci Al-Quran ni. Kunci dia dalam tanwin, di dalam tanwin ini, kunci dia kalau ditulis begini, fathatain, maka di situ tak boleh dengung. Gini. Kalau dalam kasratain pun sama. Kalau ditulis begini, maka tak boleh dengung. Dan kalau dalam dhammahtain, kalau ditulis begini, tak boleh dengung. Ya. Ini satu ini, dan ini, ketiga-tiga ni tanwin. Fathatain, kasratain, dhammahtain. Dari segi tulisan, bila kita jumpa ini, jangan dengung. Kunci dia. Tetapi, kalau kita jumpa fathatain yang ditulis begini, ya, ini, ditulis begini, dan ditulis begini, ini adalah 3 tanda tanwin yang kita tengok walaupun kita tak dapat belajar, kita tak faham lagi hukum nama apa hukum tajwid tu, tapi kita dah boleh membezakan dengung ataupun tidak berdengung. Dengung ataupun tidak boleh dengung. Ya. Baik, ini di segi tanwin ya. Baik. Dia kata apa? Hukum nun mati atau tanwin ini apabila berjumpa dengan huruf hijaiyah yang 29. Selepas dia ada huruf hijaiyah ya. Jadi nak kena dengung ke, tak boleh dengung ke? Nak dengung bagaimana ke? Ada bagi nak duduk dalam hukum ini. Ada 4 hukum dia ya. Baik, kita dengar lagi ya. Dia cakap tadi kalau hukum nun mati tadi, dia kata apa? Yang ada tanda sukun di atas nun, ia kekal sama ada dari segi bacaan atau tulisan. Demikian juga tetap wujud pada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya. Tengok contoh dia bagi ya. Baik, ayatnya ni bagi ini. In home, merah ya. In home, in hum illa kal. Alif kasrah nun sukun ya. Alif kasrah nun sukun. Illa kal an'ami. Okey. Nampak jelas? Tulisan dia ada. Bacaan dia ada. Kalau kita terberhenti pun kita kena kata in. Kalau kita sambung pun in home. Tetap bunyi in. Jelas nun tu ada alif kasrah nun sukun. Sebutan dia jelas pada tulisan atau pada bacaan. In hum illa alif kasrah nun sukun in, ha dhamma mim sukun hum. Hamzah kasrah atau alif kasrah, lam syarah fathah alif mada, illa kaf fathah lam sukun kal, hamzah fathah nun sukun ad, ain fathah alif madah a, mim kasrah mi, kal an ami, in hum illa kal an ami. Dari segi bacaan jelas nampak in. Dari segi kalau kita berhenti pun sambung atau berhenti tetap jelas. Nampak ada nun tu sukun. Ataupun contoh ada bagi lagi. Anhaakum an. Anhaakum. An
Anhaakum. Dia tak boleh gini, Anhaakum. Dia boleh gini. Anhaakum. Anhaakum an. Anhaakum an. Ain fathah nun sukun anhu. Kemudian dia ada wajib kecil ini. Okey. Kalau kita baca anhaakum an. Jelas nun dia. Ditulis kena tulis. Kalau baca pun kena baca. Okey, nanti bila tanwin nanti ada yang kita nampak ditulis. Apabila kita berhenti pada bacaan dia, tak nampak dah tanwin tu. Digugurkan tanwin. Nanti kita akan jumpa nanti ya. Tengok faham betul-betul ya. Contoh ya. Waman aman. Ada lagi contoh lain. Waman aman. Wa fathah wa. Wa fathah wa min fathah sukun man. Amana. Tiba-tiba kita berhenti kat sini. Kita berhenti sini. Waman aman. Waman aman. Bambung sampai kena bunyi, berhenti pun kena bunyi. Jadi bila nun sukun, dari segi tulisan, dari segi bacaan, tetap jelas. Faham ya? Ayah ibu, abang kakak, adik-adik, anak-anak, faham ya? Saudara pendengar, saudara penonton ya? Baik. Baik, dalam tanwin pula, dia beritahu, ya, pengarang beritahu ya. Huruf nun tambahan. Apa makna tanwin tadi? Tanwin ni. Apa makna dia? Nun tambahan, Nun tambahan yang bertanda sukun. Nun tambahan bertanda sukun. Sudah. Tak nampak tapi dia ingat dia cakap. Nun tambahan yang bertanda sukun hanya terdapat di akhir kata nama am yang bertanwin sahaja. Baik. Kata nama am yang bertanwin saja. Ia wujud dari segi bacaan tapi tidak wujud dari segi tulisan. Gimana ni? Tengok. Ia wujud dari segi bacaan tetapi tak wujud dari segi tulisan. Nun tambahan. Macam mana ni? Okey, baik. Tengok. An ya. An. Kalau alif fathah sukun memang bunyi an. Ya. Yang ni. Misal contoh lain, contoh kita bagi di sini, kita bagi apa ya? Alimin. Okey, bi alimin. Kita bagi contoh bi alimin. Tengok ya. Tanwin pula ya, ini dah nun sukun ya, dah jelas ya. Dari segi bacaan atau tulisan jelas ada. Berhenti atau waqaf atau wasal sambung ada, tetap kena baca nun sukun. Ya. Tanwin ini, sekarang ni kita bincang tentang tanwin pula ni. Tanwin ini. Baik, cuba kita tengok ya. Ghaniyun hamid. Dia bagi contoh ya. Tanwin. Okey. Ghaniyun hamidin. Ghaniyun. Ghaniyun hamid. Ghaniyun
Hamidun. Tengok. Ada nampak nun sukun? Ini ya dhammatain. Ada nampak nun sukun? Tak nampak ya? Tapi dibaca ghaniyun. Ghaniyun tu asal macam mana? Ghaniyun ni asal ya. Nun kasar. Nun kasrah, ya sukun. Ni yun. Ni yun. Ni. Tambahan lah tu. Tapi tak nampak. Dhammatain ni. Okey. Kalau kita tulis tengoklah. Kalau tulis alif fathah. Alif fathah nun sukun memang an. Kalau alif fathah tain. Asalnya alif fathah. Nun sukun an. In. Alif kasrah nun sukun in. Un. Alif dhammah nun sukun un. Nun sukun tambahan. Tetapi tak nampak. Tapi kalau kita tulis salah. Lari makna, kalimah dia lari lain. Kat kalimah kalau Arab, kalimah Arab ya. Ghaniyun ni lah, ghaniyun. Kaya. Kita tak boleh kaya, kita tak boleh kerja macam ni ya. Kalau kita kerja macam ni misal. Ghaniyun ni, kita tak boleh begini. Ghaniyun. Ghaniyun. Kita boleh ajar gitu kah? Tak boleh. Tapi dari segi bacaan dengar tak? Ghaniyun. Yun. Yun kan ya dhamma nun sukun. Yun. Tapi kalau kita tulis ya dhamma nun sukun yun macam ni, salah. Hamidun. Kita tengok. Hamidun. Hamidun ni. Hamidun. Hamidun ni lah. Nun sukun tambahan. Tapi di sini nampak tak nun mati? Tak nampak. Di sini nampak tak nun mati ni? Dah tahu mana sukun dun? Tak nampak. Okey. Sebab tu dia kata dari segi bacaan ada, tulisan tak ada. Bunyinya ghaniyun macam dengan ghain fathah ra, nun kasrah ya syaddah dhamma, nun sukun yun, ghaniyun. Kalau kita tulis kalimah Arab, kita tulis macam ni, orang kata apa ni? Tulis kalimah tak betul. Kalimah dia macam ni. Tapi sebutan dia, pronunciation dia saja. Tulisan dia tetap kena tulis macam ni. Faham ya? Baik. Apa lagi dia cakap? Apabila huruf nun sukun. Baik. Ada lagi. Huruf nun tambahan yang bertanda sukun terdapat di akhir kata nama am yang bertanwin sahaja. Ia wujud dari segi bacaan tetapi tidak sujud dari segi tulisan. Ni di akhir kalimah ni. Ya. Ada nun sukun. Tapi tak nampak, tak ada disebut dari segi tulisan tak ada. Pronunciation saja ada, sebutan dia ada. Baik. Ia wujud dari segi bacaan. Dari segi bacaan dia wujud. Tetapi tidak wujud dari segi tulisan. Ya. Dan pada ketika huruf berhenti padanya. Baik. Kalau huruf berhenti padanya, dia tak nampak jelas dhammatain. Contoh. Tengok. Tengok ya. Ni nak abang kata
Bila berhenti dia tak ada lah. Tengok ni. Kalau dia berhenti tak ada, cuba tengok. Contoh. Kalau dia berhenti tak ada. Tengok. Wasi'an hakima. Wasi'an hakiman. Ni ada jim sini misalnya. Kena berhenti. Kita kena waqaf. Kita kena waqaf. Cuba kita berhenti. Wasi'an hakima. Boleh tak saya baca? Wasi'an hakiman. Tak boleh. Tapi dari segi tulisan ada. Ni kalau diwakafkan dari segi tulisan ada, tapi dari segi sebutan tak ada. Kalau di wakaf. Ada beza dengan nun mati. Hak tu beza dia. Kalau nun mati, kita berhenti pun kena bunyi nun mati, kita wakaf Kita buat wakaf atau berhenti pun bunyi nun mati, kita wasal atau sambung pun kena bunyi nun mati. Tetapi kalau tanwin, kalau berhenti dia tak jadi nun, tak nampak dah, tak jelas nun mati itu. Kita takkan berhenti innallaha ghaniyun hamidun. Innallaha ghaniyun hamid. Tapi tulisan dia hamidun. Itu yang dia cakap dari segi bacaan ada, tulisan tak ada. Ada yang dari segi tulisan ada, bacaan dia tak ada. Dari segi tulisan dia ada, bacaan dia tak ada. Ini dari segi tulisan ada, bacaan dia tak ada. Tak ada man. Ma ya. Ini jadi man. Kalau satu hari nanti kita akan belajar dalam hukum tajwid man iwad nama dia. Ini. Tak apa nantilah. Tak mau beritahu lagi hari ini. Nanti kita keliru, ya. Baik. Faham tak? Ya. Tanda baris dua di atas tadi atau baris dua di bawah macam inilah. Dia beritahu. Macam ustaz beritahu tadi, tanda baris dua ni macam inilah. Ni ataupun yang ni. Ya. Okey, faham ya? Itu yang kata nun mati tambahan yang kita tak ditulis tapi dibaca kan? Jelas dah ya? Ni, wasi'an hakima. Baik. Si'an ni bunyi macam nun mati, wasi'an. Wasi'an. Ain fathatain tu ada ain fathah nun sukun an. Tapi kalau kita tulis ain fathah nun sukun an, salah. Kalau kita tulis macam ni. Wasi'an hakimah. Salah pula. Tak boleh. Tak boleh. Tengok tak jelas, tak tahu apa nampak ya. Cuba tengok ni. Cuba tengok. Boleh ke ustaz baca wasi'an hakimah? Kita tak boleh tulis macam ni. Ya? Kita baca macam ni lah. Sopangan tulis awal tadi wasi'an hakimah. Gitu. Ditulis. Tapi dibaca begini. Ditulisnya begini. Itu dikatakan tak ditulis tapi dibaca ada. Ada yang ditulis dibaca tiada. Hamid, kalau ghaniyun hamid, dia tak kata ghaniyun hamidun. Salah. Ditulis tapi bila dibaca tak ada.
Ditulis gini, tak nampak nun sukun. Tapi bila dibaca, macam ada nun sukun. Faham ya? Baik, kita teruskan. Baik, hukum nun mati ini, nun mati ini dan tanwin ini hukum ni, ya, hukum dia tu. Yang tajuk kita belajar pada hari ini, hukum ni ada 4. Ya, 4. Kita akan pergi satu persatu. Kita tengoklah gini, kita jangan nak habiskan, tapi kita nak faham. Kalau nak habiskan, Ustaz boleh habiskan hari ini semua. Tapi takut saudara pendengar, saudara penonton, ayah, ibu, abang, kakak, adik-adik, anak-anak takut tak faham. Biarlah saya jelas bagi faham. Walaupun sedikit, tapi kita faham. Faham itu penting. Ya, sebab kita mengaji ni kita nak beramal. Al-Quran kita mengaji, kita nak beramal. Kita kena faham, baru kita beramal dengan betul. Kalau kita tak faham, kita beramal tak betul. Baik, tengok. Faham ni ya? Baik, sekarang ni kita padang. Kita padang. Kita akan pergi kepada pecahan dia. Hukum ni dia terbahagi kepada berapa? Kita akan lihat nanti. Baik. Hukum dia ada 4 ya. Hukum dia ada 4. Tengok. Hukum nun mati, nun sukun dan tanwin terbagi kepada 4 ya. 4 bahagian. 4 bahagian. 4 bahagian. Yang pertama. Tengok yang pertama. Apa nama dia? Yang pertama namanya al-izharu. Izhar. Kalau kita tak buat al-izhar lah. Jadi izhar. Biasanya orang kata izhar saja. Tapi kalau bahasa Arab ada al-izharu. Kalau kita kata izhar pun betul. Izhar. Baik. Al-izharu. Yang kedua al-idgham. Yang kedua idgham. Yang kedua. Dibagi-bagikannya, diklasifikasikan ni sebab dia berjumpa huruf hijaiyah yang berlainan. Kan semua 29 huruf hijaiyah itu, dia jumpa dengan alif, hukum lain. Nun mati jumpa dengan ba, hukum lain. Nun mati jumpa dengan mim, hukum lain. Nun mati jumpa dengan ta, hukum lain. Ni dibagikan lah ni. Dibagi kepada 4 ni lah. Okey. Yang ketiga dia panggil. Yang ketiga al-ikhfa. Ikhfa ya. Al-ikhfa'u. Baik, yang keempat al-iqlabu. Ini. Okey, jelas ya? Nampak ya? Okey. Hukum nun mati dan tanwin terbagi kepada 4. Okey. Yang pertama al-izhar ataupun izhar. Yang kedua al-idghamu, iaitu idgham. Yang ketiga al-ikhfa'u, ikhfa. Yang keempat al-iqlabu, iqlab. Baik. Jadi bila nun mati atau tanwin ini berjumpa dengan huruf-huruf ni, hukum dia kena baca gini. Hukum dia kena baca gini.
Hukum dia kena baca gini. Antum kena baca gini. Okey? Jumpa dengan hukum huruf ni. Izhar. Jumpa nun mati jumpa dengan kha misalnya. Tak boleh dengung. Baik, kita pergi ke satu-satu. Izhar. Apa makna izhar? Makna dia apa? Izhar ni makna dia apa? Kalau dalam bahasa kita, bahasa Malaysia pun, zohir. Kita panggil zohir. Dari segi zohir. Menzahirkan. Menjelaskan. Apa makna izhar ni? Menjelaskan. Menjelaskan. Tapi, jelas ni mak jelas, nampak jelas. Tak boleh dengung. Bacaan dia tak boleh dengung. Kalau hukum tajwid, menjelaskan, menzahirkan, makna kata bacaan tu tak boleh dengung. Dari segi kita makna kata zahir ni, nampak, tengok orang tu nampak zahir tu, nampak zahir masjid, nampak zahir orang, nampak jelas orang. Itu dari segi perkataan orang-orang ni, perkataan biasa, bahasa Malaysia. Tapi dari segi istilah ilmu tajwid, kalau menzahirkan, menjelaskan, maknanya bacaan tu kena jelas dan tak boleh dengung. Maknanya menjelaskan, menyatakan atau menjelaskan, ya. Makna dia apa? Menyatakan. Menyatakan ni. Menyatakan. Ataupun menjelaskan. Apa makna izhar? Izhar ini maknanya menyatakan atau menjelaskan. Dari segi bahasa Malaysia ni. Baik. Dari segi tajwid, menjelaskan, menyatakan ni, bacaan tu kita kena jelas. Bunyi nun mati atau bunyi tanwin tadi kena jelas. Tak boleh bawa masuk unsur dengung sikit pun tak boleh. Baik. Ya? Baik. Kita pergi hak ni satu dulu. Kita pergi tentang izhar saja. Kita tengah ambil lagi idgham yang lain. Kita ambil yang ni dulu. Dia terbagi kepada 4, ya. Izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Bagi kepada 4. Kita tinggal yang 3 dulu. Kita ambil yang pertama al-izhar dulu, iaitu izhar. Apa makna izhar tadi? Izhar ialah menjelaskan atau menyatakan. Dari segi bahasa. Dari segi hukum tajwid, istilah ni ialah apabila, ya, apabila ni sebenarnya, apabila nun mati atau tanwin dulu Ustaz dah beritahu, ya. Kita belajar tajwid ini, kita belajar jawi sekali. Apabila Ustaz boleh tulis rumi, kita boleh tulis rumi, tapi bila kita nak belajar tulis jawi? Jadi Ustaz ajar ni belajar 2, 2 in 1. Belajar tajwid pun boleh, belajar jawi pun boleh. Nanti jawi kita jadi mantap. Anak-anak ingat ni. Anak-anak, apabila anak-anak, adik-adik, ya, kalau belajar tulisannya ni, nanti tulisan pun jadi cantik. Ya. Apabila nun mati atau tanwin, okey, bertemu dengan dal nun dengan huruf izhar.
Huruf izhar. Izhar yang apa? Yang 6. Apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf izhar yang 6, iaitu apa dia? Ha, hamzah. Okey. Ha hamzah, ain, ha, ghain, dan kha. Dia huruf dia. Huruf dia ada 6. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, yaitu ha hamzah, ain, ha, ghain, kha, maka baca alif, hamzah, nun, bacaan nun mati atau tanwin, tadi bacaan nun mati atau tanwin tadi hendaklah dijelaskan. Atau dinyatakan. Begitu ya. Kalau dari segi hukum, dari segi apa ni orang tanya nanti ya, anak-anak kalau di dalam pariksha ya, apa ditanya hukum nun mati atau tanwin ini terbagi kepada berapa? Jadi hukum nun mati atau tanwin ini terbagi kepada 4. Baik. Cuba tuliskan 4 hukum tadi. 4 hukum tadi iaitu idgham, izhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Okey. Baik. Cuba jelaskan apa makna izhar dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Dari segi bahasa ni, okey, hukum izhar dari segi bahasa ialah menyatakan atau menjelaskan. Nyata atau jelas. Okey. Dari segi istilah ni, istilah kita nak tajwid ni, dari segi istilah tajwid adalah apabila, ambil ni. Ini segi istilah lah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, maka bacaan nun mati atau tanwin tadi hendaklah dijelaskan tanpa dengung. Dijelaskan, menyatakan, kita boleh tambah tanpa dengung. Kalau kata jelaskan tu dah faham dah ya. Sebenarnya kalau dikatakan dijelaskan tu memang dah faham lah kata tanpa dengung lah tu. Jadi kalau kita nak tulis tanpa dengung pun boleh.
Boleh kalau nak tambah tanpa dengung. Itu dia. Ya. Nanti Ustaz tunjuk contoh. Ustaz tunjuk contoh. Kena faham contoh dia pula. Ya. Baik. Kita tengok contoh dia. Baik, dia tanya lagi. Berapakah huruf izhar? Huruf izhar ada 6. Iaitu ha, hamzah, ain, ha, ghin, kha. Ada 6. Sebab tu kalau ada segi kita dengar juga ya. Dia panggil izhar. Ini juga dinamakan izhar halqi. Dia ada dua, satu izhar halqi, ada satu izhar syafawi. Izhar halqi ini maknanya izhar yang jelaskan yang di sekitar halqum. Kan kita belajar makhraj al-halqu ada 6 huruf kan? 6 huruf itu itulah. Ni huruf ni Ini pangkal kerongkong. Ain dengan ha tengah kerongkong. Ghin dan kha ujung kerongkong. Sebab tu dia dinamakan izhar halqi. Menjelaskan huruf-huruf yang dijelaskan, yang dinyatakan, yang dikategorikan di daerah kerongkong. Ya. Kita kena tengok contoh baru faham ya. Nak tambahkan kefahaman kita, kita kena tengok contoh. Ya. Kita tengok contoh. Contoh ya. Jadi Ustaz akan tunjuk contoh pula. Tengok. Kita tengok contoh. Kena tengok contoh baru faham. Kadang-kadang kita tak tengok contoh pun orang boleh faham dah. Tapi nak faham lagi. Nak mantap lagi. Contoh. Huruf izhar hamzah. Hamzah kan? Huruf dia yang pertama hamzah Baik. Bisalamin amin. Kita ambil min. Kita ambil min. Min istabrak. Min istabrak. Min ni. Apabila nun mati jumpa dengan hamzah. Okey. Ataupun yang satu lagi yan. Kita ambil ni yan auna. Ayah ibu abang kakak, ini beza ya. Ini beza. Tapi walaupun dia di bawah, tajuk nun mati berjumpa dengan halib atau hamzah. Ini dalam 2 kalimah. Ini 2 kalimah. Kalimah min satu, kalimah istabrak satu. 2 kalimah. Tapi ini 1 kalimah. 1 kalimah ni maksudnya dalam satu perkataan tu ada huruf nun mati dan ada huruf hamzah. 1 kalimah. Kalau 2 kalimah pula, nun mati dalam kalimah lain, hamzah dalam kalimah lain. Nun mati dalam kalimah min, hamzah dalam kalimah istabrak. 1 kalimah, ya nun hamzah waw nun, 1 kalimah. Tak boleh pisahkan. Ingat. Ya. Kalau orang tanya, tunjukkan contoh nun mati bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ini. Contoh, salah satu contoh lah. Contoh lain berbanyak lagi. Ini salah satu contoh. Min istabrak.
Faham ya? Kalau yang nun mati dan tanwin dalam dua kalimah, dalam satu kalimah, yan auna. Baik. Okey. Yang ni pula bisalamin aminin. Bisalamin salamin aminina. Ni. Ini apa pula ni? Ni apa pula Ustaz yang ketiga ni? Tak ada nun mati pun. Ni tak ada nun mati pun. Ni kami nampak nun mati. Tu ada nun mati tu. Ni pun nampak juga nun mati. Ni tak ada nun mati pun. Okey. Ini tanwin. Jumpa dengan hamzah. Ya. Itu beza dia ya. Ustaz beri contoh satu lagi. Semua 6 ya. Nanti kita bawa forward ke depan episod yang akan datang ya. Okey. Kalau hamzah ya, Ustaz beri contoh satu lagi. Okey ya. An hadana. An hadana. An hadana ya. Ni an nun mati jumpa dengan ha. Kalau dalam dalam dua kalimah, yanhauna. 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 Ya. Okey, ni. Okey. Ni ya. Tengok contoh tu. Kemudian kalau asihrun hadza. Asihrun hadza. Asihrun hadza. Okey. Ni anak-anak kena faham ya. Anak-anak, abang-abang, adik kakak kena faham ni. Kita belajar hukum ni, kita kena boleh bagi contoh. Kita kena tahu dan kita kena boleh bagi contoh pada orang lain. Ya. Barulah kita namanya faham. Baiklah. Kita pada hari ini, kita tak dapat selesaikan semua huruf. Biar bagi faham. Saya boleh kalau nak cepatkan, boleh. Tapi saya cuba lambatkan. Supaya kita bagi faham. Dia punya conclusion dia, kesimpulan dia, ingat. Hukum nun mati atau tanwin terbagi kepada 4. Izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Hari ini kita belajar izhar. Ya. Izhar maknanya menjelaskan atau menyatakan. Dari segi bahasa. Dari segi tajwid, apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf izhar yang 6, hamzah, ha, hamzah, ain, ha, ghain, kha, maka bacaan nun mati atau tanwin tadi hendaklah dijelaskan atau dinyatakan tanpa dengung. Itu contoh dia. Cuba tulis contoh. Ini contoh dia. Ada 4 lagi baki contoh. Kita bawa ke depan. Nanti kita dapat ulang lagi. Jadi saya buat macam ni supaya minggu depan kita ulang sedikit dan kita ingat lagi. Minggu depan kita ulang sedikit, kita ingatkan lagi. Begitu ya. Sebab saya target, saya ajar, saya buat tazkirah tentang ni supaya kita dapat faham dan kita dapat boleh bagi faham kepada orang lain. Itu ya. Baiklah, mohon maaf. Sebelum mengakhiri majlis program kita pada pagi ini, maka saya setiap kali program kita buat kelas ini, saya akan akhiri dengan pengiklanan, ya, iklan masjid kami ya sedang mengusahakan tanah perkuburan Islam yang baru, kerana perkuburan Islam yang sedia ada sangat membimbangkan, kerana kita apabila
meninggalnya, maka kita akan tidak cukup ruang untuk simpan jenazah ya. Jadi AJK Masjid Ali Jatinangkuasa telah memikirkan ya, sama dengan saya, kami fikirkan cari tanah yang lain. Maka alhamdulillah sudah hampir setahun kita telah dapat carikan tanah dan kita telah belikan tanah. Urusan tanah pun sudah dibeli dan sudah ditambun. Cuma sekarang ini tanah yang sebahagian lagi pun dalam pembelian kita, dalam urusan pembelian kita sebelah dia. Jadi kita memerlukan satu dana ya, 2.5 juta. Tetapi alhamdulillah saya bagi pihak masjid, bagi saya sendiri dan juga saya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas keprihatinan mereka-mereka yang dengar, mereka-mereka yang menonton, mereka-mereka yang nampak kebaikan apabila kita membuat sedekah infak fi sabilillah. Alhamdulillah, daripada permulaannya kita buat program ini sehingga ke hari ini, alhamdulillah kita telah dapat lebih kurang 100,000, lebih kurang 100,000 ringgit. InsyaAllah dalam minggu ini juga ya, kita akan mula dah membuat pagar tanah ni. Pagar tanah perkuburan ini, tapi masih tidak mencukupi. Maka kita akan buat sekadar yang ada. Maka kita akan elan lagi dan lagi, kita akan buat kutipan lagi dan lagi. InsyaAllah sampailah kita dapat berjaya. Kita dapat buat pagar keseluruhan tanah ini ya. 217,158 kaki persegi. Berjaya, sampai kita berjaya dapat buat pagar tanah perkuburan keseluruhannya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada donator-donator dan mereka-mereka telah menginfakkan harta mereka ke jalan Allah SWT. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala akan terima apa yang telah kita sumbangkan untuk agama Allah. Dan semoga Allah Ta'ala akan berkati apa jua milik kita yang ditinggal kepada kita, insyaAllah. Semoga dapat kita petik di akhirat kelak, di mana pada ketika itu kita sangat-sangat memerlukan kebajikan ini di sana, insyaAllah. Sekianlah saja. Saya mengakhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin Jatinangkuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli Jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang ini yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi
Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Sebanyak RM700,000 Malaysia setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.